Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cuma nak respon kepada satu video yang telah tular sehingga ada seorang yang belum Muslim menghantar kepada saya, iaitu video ini. Kepada orang-orang yang selalu paksa non-Muslim masuk Islam, I nak cakap sikit ni. Nak berdakwah tu tak salah tau. Tetapi kau kena faham ni, you know what you look like? You're acting like being a Muslim makes you superior. Buat kau rasa macam kau lagi baik daripada semua orang, yang kau kena macam, oh, masuk Islam. No, kau punya jalan salah. Islam adalah jalan yang betul, yang terpaling betul. Praktiskan agama sendiri is basic human rights. Okay? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. You practice your own religion without forcing anyone to do what you're doing. You wouldn't be comfortable kalau tiba-tiba orang paksa you masuk Judaism, Buddhism, Hinduism or Christianity. Kan? Tak suka, tak selesa kan? So don't do it to other people. Dan di dalam video ini, beliau telah mengatakan bahawa kita tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Itu adalah basic human right. Lalu dia mengatakan bahawa lakum dinukum waliyadin. Okay? Dan kita tak boleh mengatakan Islam itu lebih tinggi dan sebagainya. Namun tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berterima kasih kepada beliau kerana kesungguhannya untuk menceritakan Islam kepada orang menerusi caranya yang tersendiri. Alhamdulillah, sungguh baik sekali. Cuma saya nak memperbetulkan sedikit tanggapan. Itu yang pertama, iaitu tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Ya, memang benar. Kita sebagai Muslim memang tak boleh nak paksa orang masuk Islam. Tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 256. La ikraha fid-din. Tiada paksaan dalam memeluk agama Islam. Maka tidak ada paksaan. Kerana kalau kita faham maksud dakwah itu sendiri bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah surah 88 ayat 21-22. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihi bimusaitir. Dan berikanlah amaran kerana tugas kamu bukannya tidak diberikan kuasa untuk mengubah mereka. Maka tak ada paksaan. Kita hanya mengajak. Alah, macam kalau dalam kata ni kan, sahabat kita ni, saudari kita ini, dia mengatakan bahawa tidak boleh memaksa orang. Dengan dia buat video itu, bukankah dia sedang memaksa orang untuk menerima ideologi dia supaya jangan paksa orang? Macam seperti fallacy pula kan? Tapi tak apa, itu niatnya yang baik. Kedua pula, apabila beliau mengatakan bahawa iaitu lakum dinukum waliyadin, setuju, memang ayat Quran. Kita kena beriman. Namun nasihat saya kepada dia dan sesiapa jua, iaitu kalau kita nak ambil ayat Quran, jangan ambil ayat separuh-separuh. Surah Al-Kafirun surah ke-109 itu adalah ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Tetapi ayat yang pertama ialah apa? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir. Bagaimana? Sudah katakan kepada orang kafir belum? Qul ya ahlul kitab, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 64. Katakanlah kepada ahlul kitab. Sudahkah kita katakan? Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ diseru untuk kita melakukan dakwah kepada mereka. Kepada orang-orang yang selalu paksa non-Muslim masuk Islam, I nak cakap sikit ni. Nak berdakwah tu tak salah tau. Tetapi kau kena faham ni, you know what you look like? You're acting like being a Muslim makes you superior. Buat kau rasa macam kau lagi baik daripada semua orang, yang kau kena macam, oh, masuk Islam. No, kau punya jalan salah. Islam adalah jalan yang betul, yang terpaling betul. Being a Muslim doesn't make you superior than anybody else. It doesn't make you have like a superiority untuk tegur orang, untuk cari salah orang lain, untuk bandingkan kau punya agama dengan agama orang lain. No. Islam is agama keamanan. You don't do that. Ketiga, tak boleh mengatakan Islam lebih tinggi. Tak boleh mengatakan kita ini adalah lebih baik dan sebagainya. Agama kita lebih baik dan agama orang salah. Kalau kita kata begitu, maka di situ ada masalah. Bagaimanakah kita nak beriman dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19?
Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa Islam itu tinggi dan tak ada apa yang lebih tinggi daripada dia. Bagaimana kita nak beriman dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, jikalaulah kita nak terima apa yang telah dikatakan oleh individu itu tadi bahawa tak boleh, kita tak boleh nak berbangga dan sebagainya. You wouldn't be comfortable kalau tiba-tiba orang paksa you masuk Judaism, Buddhism, Hinduism or Christianity. Kan? Tak suka, tak selesa kan? So don't do it to other people. Aku dah pernah kena. Sebab tu aku cakap pasal benda ni. Tak selesa tau. Orang ni tak adalah suruh aku convert direct. Tapi dia buat indirectly. I went to Korea. Time tu I pergi Myeongdong Street. Time tu kalau tak silap I opposite Lotto. A group of orang yang cuba sebarkan agama Kristian datang ke aku. A group bukan seorang. A group of 5 people. Seorang came with a big cross. Dia pegang. Datang kat aku. So aku pun macam... Yang keempat, beliau mengatakan tak perlu, kan, tak boleh nak paksa orang. Memang tak paksa. Tak perlu nak berdakwah. Tapi kalau kita kata tak perlu nak berdakwah, atas alasan dia kata sebab dia pernah pergi ke negara Korea, yang di mana ada orang Korea Kristian cuba menyampaikan agama Kristian. Dia rasa tak selesa kot. Tak selesa. Jadi tak naklah kita buat benda yang kita sendiri rasa tak selesa kan. Orang buat kat kita, kita tak rasa tak selesa. Takkan kita nak buat kat orang. Untuk maklumat, tak selesa itu bukan hujah. Ya, tak selesa itu bukan hujah. Kalau begitu, ada orang dia tak selesa pakai hijab. Ada orang tak selesa dia menutup aurat. Adakah kita kata maka tidak wajib untuk kita menutup aurat? Kalau kata tak selesa, mungkin berpuasa pun menjadikan perut kita kurang selesa dan sebagainya. Tetapi kita tetap juga berpuasa. And getting people to convert kepada agama Islam is not rukun Islam pun. It's not rukun iman pun. And why are you so obsessed to implement hukum hakam agama kita kepada orang lain? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang kelima, beliau mengatakan bahawa dakwah itu bukannya rukun iman, bukannya rukun Islam. Lalu beliau sekali lagi berdalilkan kepada lakum dinukum waliyadin. Betul, dakwah bukan dalam rukun iman, rukun Islam. Jadi kenapa nak buat? Beliau bertanya. Kalau begitu, persoalan yang sama. Solat Jumaat juga bukan rukun iman, rukun Islam. Kenapa kita buat? Ya, solat berjemaah 5 waktu bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Walaupun solat itu adalah rukun Islam, tetapi tak dikatakan rukun solat jemaah. Kan, kenapa kita buat? Kerana hadis Nabi, kerana apa yang Nabi buat itu telah mewajibkan. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi sebenarnya sangat bagus untuk kita menggunakan media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang belum Muslim tentang Islam. Ya, tetapi sebenarnya jikalau itu bukan kepakaran kita, maka elakkan kita daripada membuat video-videonya di luar kepakaran kita. Hanya kerana kita rasa aku nak buat suka hati akulah. Itu TikTok aku, itu Facebook aku. Betul. Tetapi kita beriman kepada Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa setiap apa yang kita ungkapkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita telah bersedia untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jikalau apa yang kita sampaikan itu tidak benar, maka berhati-hatilah menggunakan media sosial, tetapi gunakanlah dengan cara yang baik dan betul. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.